Dekat belakang saya ni adalah BMW M340i dan kereta ni mempunyai 380 horsepower dan 500 Nm of torque. 0 to 100 4.4 second. Laju tu. Saya adalah Habil Hamzah dan anda sedang menonton Kinetic TV. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada owner kereta ni kerana memberi pinjam pada saya untuk buat review. Dan saya akan review dari segi sudut pandangan saya lah. Saya tidak akan pergi terlalu teknikal dengan kereta ni. Saya cuma nak share apa yang saya rasa tentang M340i. So far setakat ni saya memang tertarik dengan kereta ni sebab dia punya performance, dia punya exterior interior tu not bad actually. So jom kita mula dengan exterior dulu. Dekat depan dia ni macam 320 330 series G20, okey. Tapi yang membezakan M340 ni adalah lampu depan dia menggunakan LED dan juga laser projector, okey. Lepas tu saya perasan grill depan dia tu bila saya start engine dia macam ada flap, dia buka. Dari segi body ni walaupun G20 tu 3 series sebenarnya, tapi dia agak panjang dekat depan dia, dah macam big sedan dah macam D segment dah. Okey. So dia dah tak kecil macam F30 dulu. Saya boleh katakan design BMW yang sekarang ni banyak berubah sebenarnya, agak banyak berubah. Alright. Tengok sport rim dia ni biasa je, tak nampak sangat sporty macam M3 ataupun M4. Okey. So dia menggunakan saiz 19. Tayar profil depan dia ni 225 40 19 lah. Lepas tu kalau korang tengok dia punya caliper tu memang tak sama dengan 330 dengan 320. Caliper dia saya tengok macam 4-pot tapi saya tak pasti. And then rotor dia tu agak simple macam kereta biasa. Okey. Untuk tayar belakang dia pula agak berbeza, saiz 19 juga, cuma lebar sikit. Dia pakai 255 35 19. Okey. So tayar yang digunakan untuk M340 ni adalah Pirelli P0. Okey, moving to the back. Saya tengok G20 ni dia dah tak sama dah dengan series BMW yang sebelum-sebelum ni. Yang last pun F30 kita tengok lain kan. So agaknya BMW ni dia dah bosan dah dengan design yang lama. Kalau korang tengok lampu belakang dia lagi lawa, lagi cantik sebenarnya. More to lebih kepada modern lah. Modern tapi sporty. Dan untuk M340 ni dia datang dengan low profile spoiler ataupun korang panggil ducktail lah yang ni. Okay. And then korang boleh tengoklah emblem dia ada M340 dan juga dekat side by side dekat depan tu ada logo M. Alright. Yang paling saya suka pasal M340 ataupun BMW ni bila dia buat kereta, especially ada elemen-elemen performance, BMW sangat serius dan particular. Dia orang tak akan buat fake exhaust tip. Jadi M340 ni memang datang dengan twin exhaust and real exhaust. Bukan fake exhaust tip macam certain brand lah. Okay. Dan bunyi exhaust dia sedap. Bunyi dia original dah sedap dah. Tapi saya akan cover tu kemudian lah. Alright. Cuma saya lupa nak mention tadi, 340 ni sebenarnya consider high spec jugalah. Above 320, above 330. Tapi 340 ni sebenarnya slightly below than M3, abang dia. So harga 340 ni sebenarnya wow, agak keras. Tapi 340 masa mula-mula masuk dekat Malaysia ni sekejap je sold. So BMW agak berjaya lah dekat Malaysia ni, agak berjaya lah. Banyak dia jual 340 sampai tak ada stok. Tapi ada satu benda yang korang kena tahu pasal assemble 340 ni, yang mana kereta ni adalah local assemble. Status dia CKD. Alright. So kereta ni juga didatang dengan basic sunroof, bukan full panoramik lah. Bonnet M340i ni dia mempunyai power boot. So korang boleh access power boot dia through dia punya smart key fob ni lah. Tapi seperti mana yang korang tengok iklan 340i, dia datang dengan smart key, agak cun juga. Dia cut, ada teknologi NFC. Okay. Lepas tu ada logo M. Agak lawa lah. Korang boleh pakai salah satu sebenarnya. Tapi dekat key fob ni korang boleh nampak lah unlock, lock dan juga untuk access power boot. Just tekan and hold, dan dia akan buka lah. So that's how you use power boot.
Okey, bercakap tentang boot, trunk space dia ni lebih kurang dalam 480 liter. Kalau sekiranya tak cukup space untuk korang, seat belakang tu korang boleh flip lagi, jatuhkan seat untuk luaskan lagi space. So kalau nak tutup boleh pakai remote jugalah, just tekan and hold. Ataupun dekat trunk tu dia ada butang, just tekan je. Tekan sekali lagi, dia akan turun lah. So there you go. Okay, here come the fun part about this car, M340i, adalah engine. So kereta ni menggunakan enjin B58 yang mana cc kereta ni adalah 3000 cc dan single turbo. Okey. So seperti yang saya mention earlier, kereta ni mampu produce 380 horsepower lebih kurang dan 500 Nm of torque, which is very powerful. Tidak powerful macam M3, but at least quite powerful lah kalau compare dengan 320 dengan 330 tu. The other things about this engine sebenarnya, dia berkongsi dengan Toyota Supra yang model baru tu. Okay, seperti mana yang korang boleh cek dekat Google, Toyota Supra model baru ada dua jenis, satu yang 2.0, satu lagi yang 3.0. So 3.0 tu adalah enjin ni, B58. Alright. So on paper saya tengok kereta ni top speed dia clock dekat 250 km/h, which is cukup lah dekat Malaysia kan. Dan juga kereta ni mempunyai kotak gearbox ZF 8 speed. Seperti mana yang saya tahu, kotak gearbox ZF ni bukan dua clutch sebenarnya. Tapi bila saya bawa kereta ni, saya rasa macam dua clutch. Not bad. Dia punya setting untuk gearbox dia ni memang very responsive. Terutamanya bila korang set kepada sport mode. Okay, now kita move to interior punya part. Cuma saya agak berpeluh sikit sebab cuaca panas. Demi untuk korang, saya akan buat review ni sebaik yang mungkin. Jadi dari segi aspek interior, pandangan saya lah, saya tengok dah lain dah tak ada dah kata resemble BMW yang dulu-dulu punya. Saya tengok daripada siri dulu lah sampai F30, dashboard lebih kurang sama je. Tapi G20 ni lain dah. Dia agaknya dia nak bersaing dengan Mercedes kot C43 kan. So dia reka design dashboard yang agak very sporty, tapi dalam masa yang sama tenang, subtle. Dia tak serabut sangat. Okay, so saya nak mulakan dengan steering dulu. Steering dia memang tak ada design flat bottom, tetapi BMW kalau buat steering memang comfort sebab dia punya hand gripping dia agak gemuk, tebal. So bila kita pegang tu kita rasa macam sporty steering lah. Dan dekat steering dia juga ada shortcut button for volume, pick up phone, auto cruise, apa semua tu lah, basic. Saya suka sebab dia tak banyak sangat button. Macam certain brand Continental, dekat steering ni ada macam-macam button, so kita nak pakai pun serabut. Last kali kita tak pakai. So korang beli kereta mahal tapi tak boleh nak fully utilize butang. So good job BMW on the shortcut button dekat steering. Dan saya suka dekat steering dia ada logo M, which is pretty aggressive nampak. Now kita bercakap pasal odometer. Here is the fun part about this interior. BMW sekarang menggunakan high resolution full digital odometer. Kalau korang tengok RPM dia macam RPM dia terbalik. Kita dah terbiasa dengan RPM dengan kilometer macam ni kan. Tapi BMW dia macam ni. Okey, kepada peminat yang suka dengar lagu dalam kereta, BMW M340 ni mempunyai 12 speaker by Harman Kardon. Okay, so saya agak teruja dengan radio M340 ni sebab dia dah tak complicated macam BMW series yang dulu. Dia menggunakan BMW operating system, so dia memang straight to the point. Yang mana kalau korang tekan car, korang akan dapat dia punya performance monitoring lah. Korang boleh tengok korang punya horsepower berapa waktu korang pandu. Lepas tu korang boleh tengok torque, Nm torque berapa korang pandu kan. And then korang juga boleh monitor korang punya boost dan oil temperature, which is very good actually. Selain daripada tu juga, dia ada shortcut kepada navigation. Okay, memandangkan kereta ni local assemble, so korang dapatlah map Malaysia. Dan navigation dia ni boleh akses ke odometer, so memudahkan lagi untuk korang tengok map. Selain daripada tu juga dia ada com tu maksudnya korang kena connect lah phone korang untuk jawab call ke, untuk call orang ke kan.
seperti mana yang kita tengok iklan BMW model M340 ni, sebenarnya dia ada sistem Apple CarPlay. Unfortunately, kereta yang saya review ni tak ada, sebabnya untuk Apple CarPlay kita kena tambah lagi lebih kurang dalam 1000 lebih untuk masukkan Apple CarPlay tu. Jadi dia menggunakan wireless Apple CarPlay, yang mana korang just letak je handphone korang dekat dia punya key wireless charger dia ni. So key wireless charger ni bukan saja boleh charge telefon, malah dia boleh access Apple CarPlay. So disebabkan Apple CarPlay tak ada, boleh charge telefon je lah. Dekat bahagian tengah ni, selain daripada tombol gear, korang boleh nampak ada macam-macam butang. Again, BMW did a good job, sebab saya pernah nampak kereta Continental yang butang lagi banyak daripada ni. Tak tahu nak access apa. So BMW ni, yang G20 ni pretty straightforward. Okay, so tombol gearbox yang agak comel dan simple. Lepas tu dia punya handbrake sekarang dah pakai handbrake digital dah. Lepas tu butang-butang dekat tepi ni dia ada Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive, Auto H. Pretty straightforward actually. Bila korang pandu, korang tak sempat nak tengok butang-butang ni, korang just tekan je Sport ke, Comfort ke, Eco Pro, yang mana korang nak. Selain daripada tu juga dia ada push start button, dan dekat tombol navigate ni agak mustahak pada saya, sebab bila saya pandu kereta yang radio touchscreen, saya rasa agak terganggu, sebab mata kita nak tengok jalan, lepas tu tangan kita nak tekan-tekan, last kali kita salah tekan. So dengan adanya butang navigation radio ni, dia memudahkan untuk kita nak navigate nak pergi mana. So dekat situ juga dia ada butang media, com, home, map, nav. So butang ni sebenarnya sama dengan dekat radio yang ada, cuma kita ada dua pilihan, kita nak tekan dekat skrin ataupun nak tekan dekat sini. Memang mudah. And then satu lagi benda yang saya rasa tak tahu nak guna ke tak nak guna, tapi benda tu ada voice command. So saya cuba Hey BMW, I'm here. I am hungry. Sorry, I didn't quite hear that. Itulah. Ada benda yang kita boleh bercakap dengan dia, ada benda yang kita tak boleh bercakap dengan dia. Yang ni kita kena study sikit lah. Dia complicated sikit, dan bahasa yang digunakan seharusnya English lah. Kalau boleh cakap bahasa Melayu lagi cun kan? Okay. Walaupun M340i ni 3 series, tapi ruang seat belakang dia ni luas. Dah macam D segment, walaupun kereta ni tak dikategorikan sebagai D segment. So saya puas hati dengan ruang seat belakang dia, sebab tinggi saya lebih kurang dalam 5 kaki 9. Korang tengok dekat lutut saya ni ada banyak lagi gap, dan ke atas kepala saya ni banyak lagi gap. Memanglah sebab kereta ni sebenarnya ukuran dia untuk Caucasian size, orang putih kan. So kita orang Asia ni kira just nice lah. So ada banyak leg room. Cuma saya nak bagi tahu kenapa dekat tengah-tengah ni ada bump. Okey, agak tak selesa kaki belanggar ada bump, sebab kereta ni adalah 4-wheel drive. Sebab tu dekat emblem belakang korang tengok ada perkataan X-Drive. So for BMW, X-Drive dikategorikan sebagai 4-wheel drive. Cuma yang bestnya, dia punya sistem 4-wheel drive dia ni bias kepada belakang. Maksudnya tayar belakang tu lebih function daripada tayar depan. So bila korang ambil cornering tu, korang akan rasa oversteer feeling. Kejap lagi kita akan pandu uji. Okey geng, sekarang tiba masanya pandu uji. Saya agak teruja sebenarnya pandu uji kereta ni, sebab saya sendiri pun memandu kereta sedan D segment. Jadi bila saya pandu uji kereta ni, saya rasa tak jauh feeling bawa kereta saya. Cuma yang membezakan kereta ni adalah enjin dia. So responsif 6 silinder 3000cc dengan turbo ni, very powerful. Mode yang saya memandu sekarang ni adalah comfort mode. Sekejap lagi saya akan pandu uji dalam keadaan sport mode. Dari situ kita tengok macam mana responsif kereta ni. Kalau korang duduk dekat seat pemandu ni, korang akan nampak dekat depan cermin tu ada head up display digital, pacar kepada cermin depan menunjukkan berapa kilometer kelajuan korang bawa. So korang tak perlu sentiasa tengok dekat odometer ni, korang boleh tengok je dekat cermin depan tu dia tunjuk berapa kilometer. Very convenient kereta ni. Alright. Lepas tu dia punya seat ni nampak macam bukan bucket, tapi bila korang duduk, korang rasa macam bucket. Adakah patut seat ni kita panggil semi bucket? Mungkin. Okey guys, seperti dijanjikan, kita sekarang ni berada dalam sport mode. Responsif dia betul-betul on the spot.
Saya harap korang boleh dengar bunyi exhaust tu. Kereta ni 100% standard ya. Owner kereta ni tak ada modify pun. Dia adalah bunyi asli M340. Teknologi S-Drive BM ni memang terasa dekat tayar belakang tu, terasa yang lebih power daripada depan. Betul lah rear bias ni. Dia tak macam A45. A45 kita rasa tak ada bias mana-mana, tapi yang ni terasa belakang tu macam nak more power. Silap-silap boleh drift kereta ni. Oh, sedap geng kereta ni. Padu. Bila korang pandu sport mode, dia punya gearbox dia takkan shift kalau korang tak shift. So korang kena make sure shift lah. Mungkin tak dengar sangat bubble and cracker tu. Bunyi bubble and cracker dia saya boleh dengar, mungkin dalam kamera tak dengar. Bubble and cracker dia memang agak sedap, macam seolah-olah exhaust ni dah buat. Okey, setakat tu je saya nak cover untuk sport mode. Sekarang saya kena patah balik kepada comfort. Kereta ni sebenarnya untuk siapa? M340 ni sebenarnya untuk orang yang tak nak pakai kereta sport tapi nak enjin kereta sport. Saya rasa M340 ni is the car for you. So talking about this car, sebenarnya berapa harga dia? Earlier saya dah cakap harga dia tanpa on the road 400,000. Ya, memang mahal gila, saya tak nafikan. Dan 400,000 tu sebenarnya kalau korang masuk dalam market recon, banyak gila pilihan korang boleh dapat. Okey, tapi adakah kereta ni sebenarnya tidak berbaloi 400,000? Sebenarnya soal tidak berbaloi tu bergantung kepada poket dan juga keinginan. Pada saya, BMW ni memang ada peminat setia. Dan saya yakin 400,000 tu diorang bayar bukan kerana harga, tapi kerana spek kereta M340 ni. Dan lagi satu, kebanyakannya kereta sport yang ada teknologi all-wheel drive ni tak banyak yang rear wheel bias. So kepada orang yang suka corner oversteer ke apa ke, this is the right car for you. So saya nak minta tolong korang dengan dua benda. Sila tekan butang subscribe dan juga like video ni. Support saya. Dengan support korang tu, saya boleh teruskan lagi perjuangan saya untuk jadi seorang car vlogger. Sehingga kita berjumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.